So basically kalau soalan ni kita tahulah bahawa Hadi ni mempunyai salary yang paling tinggi lah. So saya kalau yang ni saya run, kalau awak tengok tadi saya run. Okay, saya run ni nampak dia keluar sini. Sequential list is empty sebab first time bila dia buat macam ni dia akan keluarlah sequential list empty, menunjukkan dia empty, kemudian you add. Okay, you add dua data dan kemudian you akan dapat outputnya employee with higher salary Amran Hadi with salary ringgit Malaysia 5,000. Betul lah. Okay, yang ni kita akan buat. Okay, sekarang soalan ni bermaksud okay, dia kata di sini kita nak masuk 10 objek. So dengan itu katakan kalau kita nak masuk 10 objek, maka of course lah you tak boleh buat macam ni lah. Okay, kita tak boleh buat macam ni. Okay, first kita buat di sini. Okay, let's say create an empty list. Okay, kedua kita nak lakukan proses. Ni kita nak lakukan proses input. Okay, kita akan guna for integer. Kalau nak masuk 10 objek, integer I equal to 0, I less than 10, I plus plus. Okay, kemudian kalau you nak lakukan input 10 objek, maka jangan lupa untuk create kelas scanner lah. Scanner, scan, scanner, system.in. Okay. Untuk input system enter apa? First name, last name dengan salary. Input first name. So string so enter last name, last name dan kemudian enter salary. Okay, so this one double, sebab salary berjenis double, saya guna scan to dot next double. Okay, dan kemudian kita kena store onto object. Store onto object, let's say kita menggunakan normal constructor. So employee emp sama dengan new employee dan kemudian you hantar semua parameter yang masuk lah. First name, last name, and the last one is your salary. Okay, salary. So kita masuk. So seterusnya awak dah store ke dalam list, seterusnya you kena simpan di dalam awak punya linked list, array list.
So nak store nak release, kita boleh guna a list, kemudian dia ikuti a list area walk lah nah. a list dot add. Okey, kemudian diikuti dengan index awak I, kemudian diikuti dengan objek yang nak disimpan emp. Ni bermaksud kalau you nak input lebih daripada satu data, this process lah menggunakan for statement. Okey, kita boleh buat macam ni lah. Okey, so kalau you nak sambung yang ni pun tak apa lah. Kalau nak letak yang ni, maksudnya sebelum nak store, you nak check dahulu, kita boleh letak yang ni kat sini. So kita check dahulu sama ada dia empty. Kalau tak empty, maksudnya kalau dia tak listed empty, dan kemudian baru kita masukkan data tersebut. So selesailah untuk proses input lah. Okey, sekarang maksudnya kalau you nak capai balik ke semua objek tersebut, guna balik for i equal to 0, I less than 10, ataupun awak boleh menggunakan iaitu apa nama dot length ataupun dot size. You boleh gunalah st area walk nama apa, a list lah. A list kita boleh guna dot, boleh guna size. Okay, kalau you guna size bermaksud dia akan pulangkan samalah bilangannya 2. Okay, atau bilangan 10 lah. Kalau you masuk data objek 10, dia akan pulangkan 10 lah. I plus plus, kita boleh buat macam ni. Sama juga macam ni. Kemudian sekarang you nak capai. Bila nak capai maksudnya you kena guna getter lah. Okay, bila guna getter bermaksud dia akan pulang, you akan panggil, you akan guna list. Kita akan guna dot get. So bila you guna get, dan di sini index awak lah, iaitu I. Dan dia akan pulangkan data berjenis objek. Okey, maka kita akan disambut oleh objek. Katakan obj equal to macam ni. Lepas tu you kena casting pula. You kena casting. So cara yang paling mudah bagi saya, ni boleh short form. Nak jangan terkejut lah, saya buat ringkas. So saya castingkan kepada objek employee. Sama aja. Okay. Employee, katakan objek emp, saya castingkan objek tersebut, tak payahlah. Sama dengan a list, saya castingkan dia kepada objek employee. Sama aja. Cuma ini short form. Okay. A list.getI. So saya dah casting kepada objek employee. Okay, seterusnya dia suruh cari nilai. Okay, saya tak buatlah algoritma untuk cari nilai maksimum dan juga ni dapat nilai maksimum dengan nilai, saya tak tunjuk, saya cuma cetak balik nak cepat. Okay, sekejap lagi saya cuba jawab. So saya cetak balik objek information tersebut. Copy. Ni saya nak cetak. Mengguna Allah. emp ya tadi. emp. Employee, kita panggil sikit, plus I plus 1. So saya buat macam ni. Ini tak ada, tak wajib tu. So
So saya tunjuk kat awak, ini adalah proses input. So untuk input lebih daripada satu data, maksudnya input proses. So ini store untuk objek, kemudian you kena store untuk array list. Macam ni saya menggunakan yang ada dua parameter, dan kemudian saya nak display balik. Kata this one is a manipulation. Nak display balik maksudnya sebab kita ada banyak elemen dan you kena guna for lah. So kita cuba compile this one. Tengok ada error tak. Tinggal ni apa dia. Staff salary berapa dah. Dekat sini. TNP. Yang tertinggal. Oh. Okay, siap, complete. Ni saya tunjuk kat awak proses yang very simple. Yang ni nak display balik je. Kalau kita nak cari maksimum dan minimum, okay, sekejap kita cuba buat. Ada masa sikit lagi, saya cuba buat. Okay, so kalau you tengok macam ni, okay, kita nak masuk lebih daripada 10 objek lah. 10 banyak sangat. No? Saya ubah ni kepada 2 sudah. Sebab nak tunjuk example. Okay, nak masuk 10 banyak sangat. So saya masuk kat sini, okay. So kita buat 2, tetapi di sini kita declare sebanyak kita buat initial capacity 100. Maksud you kena faham lah bahawa maksimum objek yang kita boleh simpan 100. Kurang tak apa, lebih tak boleh lah. Okay, kalau nak lebih maksudnya you kena expand awak punya array list. Okay, dalam case ni kita masukkan 2 objek. Kita cuba compile dan kita cuba run. Okay, kemudian saya run. So enter first name, katakan Ali. Second name, katakan kita masuk Abu. Okay, masukkan dia punya salary, katakan 1000. Okay. Kemudian sequential list is empty lah sebab dia first object you dah masuk lah kan. Bila you masuk sepatutnya sequential list is empty, takkan keluar dah lah for the second report. For the second one. Sebab yang the first one, sebab memang senarai kita kosong. Kemudian bermaksud Ali tu masuk lah. Dah masuk. Kemudian kita masuk untuk objek yang kedua. Katakan kita masuk Salma. Katakan Ahmad. Dan gaji kita masuk sini 5,000. So kita boleh expect bahawa sequential list ni tidak akan keluar. Sebab dia dah ada data. So kita boleh tengok. Okay, dia tak ada kan. So seterusnya dia akan display balik lah. Ni yang saya masuk ni boleh. Employee 1 nampak ada saya masuk Ali Abu with salary 1000. Okay lah, kita masuk 1000. Employee 2 Salma Ahmad with salary 5,000. Bermaksud kita boleh access balik. So ini adalah cara dia lah untuk lakukan proses input. Kemudian you store ke dalam array list. Kemudian ini adalah untuk manipulation. Ini manipulation. Ini adalah cara dia. So kalau kita nak jawab soalan tadi, dia nak cari yang paling maksimum dan juga yang paling minimum. So macam mana kita nak buat benda ni? So jawapannya simple. Dekat sini kita panggil employee TMP highest. Okay, saya buat macam ni. Okay. Okay, kemudian kita ambil cara paling mudah untuk ni, kita declare double highest salary. Saya letakkan dengan nilai kosong. Ni paling mudah. Okay, maksudnya saya andaikan bahawa highest salary saya adalah 0. Kalau tak mau buat macam ni, maka you boleh capai di lokasi yang pertama lah. Highest salary memegang salary bagi objek yang pertama. Boleh juga. Tapi ini adalah cara yang paling mudah lah. Saya tunjuk ke awak. So seterusnya, okay, apa yang perlu saya buat? Okay, ini dia akan berada di luar loop. Okay.
Okay, ni dia capai dia punya objek untuk first object. Kemudian you kena buat if statement lah. If statement, if awak punya EMP awak dot get salary, kan? Kalau get salary lebih besar daripada salary ni, high salary awak. HIGH, high salary awak, then bermaksud EMP objek highest awak, important highest awak sama dengan EMP ya. Macam ni kita nampak. Okay, selesai. Okay, dan kemudian bila nak cetak kat sini, gantikan dia dengan EMP highest. Okay, so selesai. Kalau nak cari yang paling maksimum dan juga yang paling maksimum lah ni. Okay, cannot find symbol lah pula. Symbol apa dia dapat? Ada lagi ke? Variable I. Mana variable I? Oh, betul lah. Ni nak I. Betul. Employee with highest salary. Tak nama ni dengan okey, betul. Okey. Compile. Variable employee has might no. Dia nak kita bubuh nilai awalan, so kita bubuh null je. Paling mudah. Boleh buat null ataupun kita boleh bubuh panggil constructor. Boleh kalau nak buat. Okay, saya buat ni. Kemudian kita run. Okay, first name katakan saya masuk Ali. Second name saya masuk Abu. Kemudian katakan masuk sini 6,500. Okay, Salma. Katakan saya masuk sini is a 2005. Okay, so nanti dia akan keluar nampak employee with the highest salary iaitu Salmah Jamal with 2005. Apa yang salahnya? Employee get salary. Get I. Employee get salary. Lebih besar daripada high salary. Lebih besar daripada kosong. So dia akan ambil employee is ni. Kemudian dia akan masuk pula kat situ. Oh, sorry. Ada sedikit kesalahan dekat sini. Lupa copy salary pula lah. Dekat sini saya copy objek dan pada masa yang sama juga saya kena copy
dia punya value for salary. So the new salary, high salary equal dengan EMP dot get salary. Ni baru betul. Okay, saya kena copy value high salary dah. Sebab tadi dalam example sebelum ni tak perlu copy sebab kita cuma ada 2 objek sahaja. But now kita ada lebih daripada 2 objek. So kita kena copy value tersebut dahulu, barulah algoritma ni betul. Ni compound statement dia wajib ada curly bracket. Okay, kita ni dan kita cuba run ni sekali. Okay, katakan kita masuk Ali, Abu, Ibu Sengah dan kemudian kita masuk Salma. Normal, katakan gaji 2,500. So the highest salary kita tahulah iaitu 6,500 lah. So dia akan keluar kat sini. The employee with highest salary, Ali Abu with salary 6,500. So algoritma yang baru betul lah untuk dapat nilai maksimum dan juga nilai minimum. So kita boleh buat macam ni lah. Tu kalau saya masuk 2, kalau you rasa tak masuk, kalau nak buat ianya lebih user friendly, so kita tanya kat sini. Sebelum ni kita tanyalah dahulu. System out print, enter the numbers of object. Saya tanya dahulu. So saya declare kat sini integer size. Integer size equal to scan 2 dot next in. So dekat sini nanti saya letakkan size. Okay, so ni jadi user friendly sikit lah. So saya boleh masuk, saya run, katakan yang ni saya nak masuk 3 objek. Okay, saya run, so dia akan keluar lah, please enter the numbers of object. Saya masuk kat sini, katakan 3. Okay, saya masuk 3, maksudnya saya nak masuk 3 objek lah. So objek pertama, Ali, Abu, katakan dia 6,500. Okay, Salma, katakan gajinya is 5,000. Okay, dan kemudian katakan yang ketiga lah. Ini objek yang ketiga. Objek yang ketiga kita masuk city. Dan katakan gajinya kita masuk sini is 7,000. So kita tahulah bahawa City Saiful ni adalah gaji yang paling maksimum. Sepatutnya dia keluar maklum. Data tu kita tengok betul ke tak betul. So nampak dia kata employee with the highest salary is a City Saiful with salary 7,000. So betul lah algoritma kita kat sini. So this is apa nama, macam mana kita nak manipulate objek tersebut. Okay, the most important ini adalah proses untuk input. Kalau you nak input lebih daripada banyak data. Okay. So ini adalah proses untuk manipulation. Don't forget apabila you nak manipulate maka you kena guna for. So kalau you tahu the numbers exactly, the numbers data objek macam ini size kan, memang kita tahu sebab kita tanya berapa masuk objek. So dekat sini you boleh directly put size lah. Tetapi kalau you tak pasti berapa bilangan data duduk dalam awak punya array list, maka you boleh guna method size. Di mana method size ni akan memulangkan bilangan data yang ada dalam array list awak. So kita boleh buat macam ni. Okay. So ataupun kalau you tak mau guna yang ni, you juga boleh guna macam ni lah. If kita boleh buat ni, saya guna yang satu parameter. So you faham kalau kita buat satu parameter ni bermaksud dia akan tambah di hujung senarai. So yang ni saya boleh komen lah. Okay. Okay, kalau saya buat macam ni lagi cantik, saya boleh letak kat situ sistem. Saya tahu bahawa data saya berjaya dimasukkan. Sistem, saya boleh komen kat sini system out.print. Saya buat macam ni.
Okay. Okay, saya boleh komen macam ni. So kita faham kalau dia terima satu parameter bermaksud dia akan selip di belakang senarai. Okay. So dengan itu kalau saya compile ni, saya run. Okay, kalau tengok saya run ni, ianya kita tahu bahawa apabila kita masuk data dia ada dalam senarai sebab kita ada komen kat sini. Okay, so kita buat macam ni, katakan saya masuk di sini dua data. Run. Katakan saya masuk 2, saya masuk city 5, 5, katakan gaji saya masuk 5,600. Okay, nampak sequential list SMT, kemudian dia keluar success to insert an object. Bermaksud kita berjaya masuk kita punya objek pertama di dalam awak punya release awak, iaitu A list. Ni untuk objek yang kedua lah. Okay, katakan kita masuk sini 7,000. So nanti pun dia akan keluar, kalau dia berjaya insert, dia akan keluarlah success to insert an object. So nampak dia keluar success to insert an object, bermaksud dia berjaya untuk masuk objek yang kedua. Ni kalau saya teruna yang satu parameter, sebab bila kita buat yang terima untuk satu add yang ada satu parameter, method ni kalau dia berjaya selip dan dia akan pulangkan nilai true ataupun nilai false. Okay, itu adalah caranya. So basically saya rasa saya nak stop dekat situ. Itu adalah contoh untuk you jawab, untuk awak jawab awak punya assignment awak. Kalau assignment awak lebih kurang macam tu je. Saya dah tunjuk dah tu. Dia ada untuk cari nilai maksimum, nilai minimum, saya dah tunjuk dah dekat situ. Itu salah satu cara lah untuk cari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kita ada lagi dua cara. Tadi saya copy object information. Kita juga boleh copy index dan juga kita boleh copy juga dengan menggunakan object information. Kita ada tiga cara untuk display maksimum dan juga minimum. So dalam soalan kalau you perhatikan itu adalah salah satu bentuk. So saya dah tunjuk on how to manipulate object. Seterusnya untuk lab pada minggu hadapan saya nak tengok awak boleh buatlah benda ni untuk primitif dan juga yang berjenis objek tertekan. So ada soalan nak tanya sebelum saya nak tamatkan? Ada soalan nak tanya? Ada. Okey semua? Okey, sir. Kalau okey, you boleh proceed dengan awak punya assignment lah. Awak boleh sambung dengan awak punya assignment. Ada di dalam awak punya U-Feature, saya dah letak lah untuk lab assignment tu. So saya ada soalan ke? Saya ada soalan lah. Soalan apa nak tanya? Yang dekat manipulation tadi tu kan. Dia buka sekejap yang coding tadi tu, yang manipulation tu. Ya, EMP highest equal to EMP tu macam mana flow dia sir? Macam mana? Yang EMP highest equal to EMP. Macam mana dia punya flow dia? Yang mana? Bahagian ni Bahagian manipulation. Dah saya faham. Okey, awak tak faham coding dia dekat mana? Ni untuk cari salary yang paling tinggi ya. Okey. So awak tak faham dekat mana? Yang tu, yang EMP highest equal to EMP tu. Saya tak faham dia macam mana dia flow dia. Equal to employee ni. Kemudian highest salary, okey. Dia sebenarnya kalau awak tengok this one, okey. Itulah kalau ada whiteboard senang. Kalau ada whiteboard senang lah, tapi yang ni boleh draw kat sini, tak boleh mana boleh draw kat sini. Okey. So kalau awak tengok yang ni, okey. Employee highest equal to null ni fahamlah apa maksud dia kan? Ni saya nak sebab bila saya dapat objek yang paling maksimum, saya nak copy objek sebab kita dalam senarai kita, dalam array list awak ada banyak objek, bukan satu, tidak. So bermaksud dia akan cari, dia tengok objek pertama. So bila dia compare dengan objek pertama, maksudnya objek pertama lah paling highest sebab dia baru compare objek pertama, tidak. Maka dia pegang sat. That's why saya kena create satu variable kat sini, employee berjenis employee, sebab dia akan memegang the current objek yang paling highest. Tetapi masih lagi ada value dalam, masih lagi ada objek dalam senarai awak, betul tak? Maka you akan terus mencari. Bila you cari objek yang kedua dia akan compare dengan objek yang pertama. So sekarang objek kedua paling highest. So sekarang dia akan update lah awak punya employee highest ni dengan nilai objek baru. That's why saya kena introduce satu variable employee kat sini. Peranan employee highest ni adalah untuk hold
the current object yang paling maksimum pada ketika itu. Sebab dalam awak punya array list, you boleh imagine bahawa you ada 100, contohnya you ada 100 objek. Bermaksud you kena cari daripada objek pertama sampai objek yang 100. So bila dia cari, dia bukan simply boleh cari macam tu, dia akan traverse. Objek pertama dia compare dengan objek kedua dia compare dengan objek ketiga. Macam itulah dia akan buat. So that's why we introduce this one. Dan kemudian apabila dia nak compare, dia mesti compare dengan value. That's why saya introduce satu variable high salary. Dan cara yang paling mudah, saya rasa awak pun selalu buat macam ni. Kalau nak cari nilai maksimum dengan minimum, maka high salary kita letakkan nilai kosong. Kalau nak cari nilai minimum, kita cuba letak nilai yang paling tinggi semungkin yang ada, yang kita rasa. Itu kita buat macam tu. So ini saya ambil paling mudah. So kalau tak mau ambil cara paling mudah, bermaksud you kena capai objek yang pertama, iaitu you kena buat alist.get ni, kemudian kena capai pula dia punya getter. Boleh nak buat tapi panjang sikit lah. Kalau awak nak buat ni, boleh yang ni. Saya boleh tunjuk awak macam ni. Kalau nak buat, kalau tak mau, kata tak puas hati dengan kosong, you nak supaya objek pertama di dalam awak punya array list itu dah yang paling maksimum. So kita kena buat macam ni, .get, awak dah casting dia kepada employee dan kemudian boleh guna dot. Ni saya buat short form ni. Kalau awak nak tunjuk step by step dan kemudian barulah kita boleh capai dia punya getter, get salary. Saya boleh buat macam ni. So yang ni saya dapat pulang ke objek, saya castingkan kepada objek employee dan kemudian saya dot get lagi satu dekat sini, iaitu get salary. So ini caranya lah. Bermaksud kalau saya buat macam ni, bermaksud dia high salary ni dia akan memegang value pertama di dalam awak punya array list tu. Value pertama objek awak di dalam array list awak. So kita ada dua cara lah. So cara yang paling mudah saya rasa adalah dengan meletakkan nilai kosong. Sama je maksudnya. Okay. So kemudian maka you kena compare lah. Sebab you nak pastikan bahawa you nak cari nilai yang paling maksimum. So that's why apabila kita nak compare, tugas pertama you kena capai dahululah objek tersebut, kena access dahulu. Nak access, jawapannya you kena guna getter. Ni guna get. So bila you dapat get, dia akan pulangkan objek berjenis objek lah. Kemudian kita kena castingkan ni yang saya castingkan lah. Saya casting kepada objek employee. Selepas you casting, barulah you boleh capai dia punya getter di dalam kelas tersebut. Getter yang kita nak capai adalah salary. That's why saya letak kat sini emp.getSalary lah. Dan kalau emp.getSalary, dia akan capai di dalam array list, dia compare dengan high salary awak. Untuk for the first time dia compare, iaitu objek awak yang pertama, bila I sama kosong, objek pertama, dia ambil salary di objek pertama, dia comparekan dengan high salary yang you assign dengan kosong. Of course lah, objek pertama tu adalah yang paling maksimum. So bila dia paling maksimum, nampak saya buat emp ni, dia memegang objek pertama. Sekarang employee highest ni, dia daripada null, dia replacekan dengan value objek yang pertama, iaitu objek pertama sekarang jadi paling highest. Dan pada masa yang sama, sebab you nak compare dengan objek yang berikutnya salary, maka you kena copy juga, iaitu salary bagi objek yang pertama. Tu yang saya buat emp.getSalary. So sekarang kalau previously awak punya high salary awak sama kosong, sekarang high salary awak mengandungi salary bagi objek yang pertama. Kemudian dia akan jadi I sama dengan 1, bermaksud awak bersedia untuk compare dengan objek yang kedua pula. So bila I sama dengan 1, bermaksud dia merujuk kepada objek yang kedua, dan emp.getSalary ni bermaksud dia akan capai objek yang kedua awak. Katakan objek yang kedua awak 7,000. Objek yang pertama katakan 5,000. So dia compare pula 7,000 greater than high salary the previous objek pertama 5,000. So dia dapat 7,000. Bermaksud you kena update lah. Sekarang betul, bermaksud you kena update. Sekarang objek kedua akan memegang nilai yang paling maksimum. So nampak tak sekarang employee highest sama dengan emp. Emp ni merujuk objek yang kedua. So bila dia merujuk kepada objek yang kedua, sekarang dia akan update lah. Sekarang employee highest akan memegang objek yang kedua. Dan pada masa yang sama, you juga kena copy nilai ataupun salary bagi objek yang kedua. Ini adalah function untuk copy objek yang kedua. Sebab you nak compare pula dengan objek yang ketiga. Dan proses yang sama akan berlaku sebanyak 100 objek. Dia akan cari. Itu caranya yang kita perlu buat lah. Kalau awak menggunakan this one.
Dia berbeza sikit dengan primitif. Kalau awak rasa confused sebab primitif, mungkin ada awak yang buat primitif. Kalau primitif awak guna contain, boleh lah sebab primitif. Awak tak boleh nak buat contain menggunakan contain kalau dia berjenis object data type. Kenapa? Sebab dia ada attribute. So you kena access kepada attribute. That's why you kena go through dengan proses traverse manually. You tak boleh guna contain. Contain tu dia hanya boleh guna iaitu because parameternya dia berjenis object. Maksudnya kalau awak nak compare primitive value data type, so you boleh guna contain. So kalau you nak buat yang berjenis reference data type macam ni, maka you tak boleh menggunakan contain. You kena menggunakan manually dengan menggunakan getter. You traverse dan kemudian you kena cari algoritma yang sesuai. Untuk highest ada algoritma, untuk minimum ada algoritma. So you kena buat lebih kurang macam itulah. Itu adalah cara dia. Boleh tak? Kalau tak berapa nampak lagi, minggu hadapan dalam lab, awak buat dahulu. Dalam lab nanti kita cuba ni. Awak lab saya ke lab orang lain? Lab saya. Lab saya. Lab saya. Sebab lab ada dua. Saya tak ambil satu kelas je. Satu lagi yang kelas lagi satu tu yang nak selaras tu payahlah sikit. Tetapi assignment, awak guna assignment saya lah. Awak masuk kepada lecturer yang baru tu. Kemudiannya awak boleh guna soalan saya. Buat bersama-sama dengan dia. Kalau ada soalan, awak boleh tanya dekat dia lah. So boleh tak? Sebab dah dekat 10 lebih awak ada kelas lain kot. Nanti masuk kelas lain lambat orang marah pula. Boleh sir. So kalau boleh saya nak Boleh sir. So kalau kurang jelas, so minggu hadapan dalam lab boleh tanya saya. No problem. Buat dahulu. Bila buat baru awak tahu dekat mana awak tak tahu. Dan kemudian awak boleh tanya saya pada waktu lab tersebut. Dan boleh share lah kalau awak nak share screen whatever dengan saya tu tak ada masalah. Okay, boleh share screen macam mana saya tunjuk kat awak, saya share screen saya. So awak juga boleh share screen awak kalau awak nak suruh saya betul. Of course lah saya tak boleh masuk kepada coding awak tetapi saya boleh guide awak. Okay. Boleh dah? Saya rasa saya stop kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan.